Tun pernah tulis dalam buku Dilema Melayu, dia kata jangan jadikan perlembagaan sebagai sampah. Jadi saya juga nak pesan kepada Tun, jangan jadikan ucapan kamu sebagai sampah. Kerana terang-terang di dalam parti DAP, perlembagaan DAP sendiri tidak sama dengan apa yang Tun ucapkan. Perlembagaan DAP mereka tidak memperjuangkan tentang ketuhanan Melayu. Mereka juga tidak memperjuangkan tentang kedudukan agama Islam. Yang puas mendengar ucapan kemerdekaan yang telah dibuat oleh Tun Mahathir. Saya rasa itu adalah satu ucapan kemerdekaan di mana dia telah menceritakan tentang sejarah 1946, di mana kuasa politik pada waktu itu hanya diberikan kepada mereka-mereka yang bekerja dengan residen British, kepada mereka-mereka yang berpangkat tinggi, golongan-golongan daripada kerabat-kerabat diraja dan sebagainya. Kemudiannya beliau menceritakan tentang hak orang Melayu dan Bumiputera dan macam-macam perkara lah yang beliau ceritakan sebenarnya adalah memang sesuai. Saya setuju untuk beliau ceritakan di mana kita menghadapi bulan kemerdekaan. Kini kita duduk dalam bulan Ogos. Saya masukkan ucapan Tun Mahathir tersebut tadi di dalam ucapan kemerdekaan yang mana kita akan sambut pada 31 hari bulan Ogos tahun 1957 1957 kelak. Tetapi dia tidak boleh menjadi satu ucapan bagi penubuhan parti baru kepada Tun Mahathir. Kalau kata ucapan untuk kemerdekaan, saya setuju dengan apa yang Tun cakap tadi, itu semua betul. Apa yang dia cakap tentang British apa segala ini. Cuma hanya satu sahaja yang akan menjadi counter kepada Tun Mahathir adalah apabila dia sebut tentang kemerdekaan, apabila dia sebut tentang perjuangan orang Melayu, apabila dia sebut tentang negara bangsa, apabila dia sebut tentang membangunkan bangsa, perjuangan demi bangsa bukan kerana kedudukan dan sebagainya. Tetapi Tun Mahathir nak tubuh parti baru, nak hajak kita bekerjasama dengan DAP, nak hajak kita bekerjasama dengan PAP. Saya nak bagi tahu kepada Tun Mahathir, mungkin dia lupa apa yang dia sebut tadi tu semua yang dia telah bukukan. Saya dah baca hampir keseluruhan buku Tun Mahathir dan saya dah biasa dengan apa yang dia sebut tadi, semua apa yang dia cerita dekat dalam buku dia. Termasuklah di dalam buku Dilema Melayu dan buku biografi Tun Mahathir, cerita tentang dia doktor. Saya pun pernah cerita kepada tuan-tuan sebelum ni. Dia pergi belajar di Singapura, dia balik belajar di Singapura, dia duduk di Alok Stang, jual buah dan jual ayak sebagainya kerana ditekan oleh penjajah pada ketika itu, itulah yang menyebabkan dia berjuang. Itu semua sejarah-sejarah yang mana dia dah tulis, yang mana yang dia dah ungkapkan dalam buku dia. Semua saya baca dan saya setuju apa yang dia ceritakan, dan ucapan dia ni boleh masukkan di dalam satu ucapan kemerdekaan pada bulan Ogos, 31 hari bulan Ogos yang kita akan menghadapi selepas benda ini. Bukan satu ucapan untuk dia menubuhkan parti baru. Kerana apa? Kerana dia nak hajak kita bekerjasama dengan DAP, dia nak hajak kita bekerjasama dengan PAN. Tertera kedua-dua parti ini adalah dia nak hajak kita bekerjasama dengan Anwar Ibrahim di dalam Pakatan Harapan, dan ternyata semua parti ini adalah parti-parti yang tidak berlandaskan perlembagaan. Sebagaimana yang Tun cakap tadi, dia adalah untuk menubuhkan satu parti yang menghormati Perlembagaan Persekutuan 1957 demi perjuangan negara dan bangsa kepada tanah air dan sebagainya. Kepada tanah air dan sebagainya. Kalau kita lihat Tun pernah tulis dalam buku Dilema Melayu, dia kata jangan jadikan perlembagaan sebagai sampah. Jadi saya juga nak pesan kepada Tun, jangan jadikan ucapan kamu sebagai sampah. Kerana terang-terang di dalam parti DAP, perlembagaan DAP sendiri tidak sama dengan apa yang Tun ucapkan. Perlembagaan DAP mereka tidak memperjuangkan tentang ketuhanan Melayu. Mereka juga tidak memperjuangkan tentang kedudukan agama Islam. Mereka lebih kepada Malaysian for Malaysian, dan mereka juga ingin menubuhkan satu negara sekular. Jadi macam mana yang Tun sebut tentang perjuangan untuk bangsa Melayu? Sama juga dengan PKR. PKR memperjuangkan perkara yang sama juga, dan PAN juga memperjuangkan perkara yang sama, di mana mereka menyebut tentang ketuhanan Aryan, ketuhanan yang menghancurkan negara, termasuk dengan ketuhanan Melayu dan sebagainya. Jadi bagaimana? Jadi bagaimana yang Tun nak masukkan ucapan itu di dalam satu konteks yang Tun kata nak ajak orang Melayu berjuang. Nak ajak orang Melayu berjuang duduk dengan DAP. Kenapa Tun tak cerita kita dah merdeka?
Dan Tun sebut tadi tentang penubuhan Malaysia. Jadi kalau kata kita tak berjuang, makanya Malaysia tidak akan ditubuhkan. Kenapa Tun tak cerita tentang komunis SGs? Kenapa Tun tak cerita tentang komunis SGs 1936 sampailah 60? Kenapa Tun tak cerita tentang benda tu? Kerana Tun takut kita kaitkan dengan DAP. Sebab apa? Sebab DAP lah yang memain peranan penting, walaupun waktu tu DAP tidak ditubuhkan lagi, tetapi pada dasarnya orang-orang yang menyertai DAP ini adalah kumpulan-kumpulan yang daripada kumpulan-kumpulan komunis tersebut. Jadi mereka selepas itu kita dah merdeka, mereka masih lagi berjuang. Mereka membunuh nenek moyang orang Melayu, mereka membunuh mereka menghapuskan pengkampungan orang Melayu dan sebagainya. Lepas tu Tun nak suruh kami pergi duduk dengan DAP untuk apa? Perjuangan Melayu. Sejak bila DAP memperjuangkan perjuangan Melayu? Dan tak apa, okey, mungkin orang tak tahu tentang benda ni. Siapa-siapa yang duduk dalam DAP tu, Ngan Komeng siapa dia? Bukan keturunan Cimping. Bukan Cimping kah yang bunuh orang Melayu dan sebagainya. Lepas tu apa lagi tuan-tuan? Tragedi 13 Mei 1969. Tragedi 13 Mei 1969. Siapa yang terlibat? Lim Kit Siang. Berapa ramai orang Melayu yang telah dibunuh? Berapa ramai anggota kerajaan termasuk pasukan polis dan juga anggota tentera yang telah dibunuh oleh kumpulan-kumpulan mereka ni. Dan mereka membunuh Pak Kasim, mereka membunuh pelakon Melayu dan sebagainya. Lepas tu Tun sebut tentang perjuangan Melayu, nak ajak orang Melayu pergi duduk dengan DAP. Pergi duduk dengan DAP untuk memperjuangkan tentang Melayu. Sedangkan di dalam perlembagaan DAP terang-terang menyebut, terang-terang, bukannya kata saya pun tak tahu Tun boleh baca kan, tak boleh baca lagi. Tun kata Tun doktor. Jadi bila seorang doktor ni dia mesti tulis dalam website, ataupun orang yang follow Tun ni tolong pergi dekat website rocket.com tu, tolong pergi print 5 artikel berkenaan dengan deklarasi. Antaranya adalah deklarasi Semarak, deklarasi apa benda. Tadi ada 5 deklarasi dia semua. Pergi baca deklarasi tersebut. Terang-terang mereka tidak menyokong ketuanan Melayu. Lepas tu pergi download orang kata perlembagaan DAP itu sendiri. Perlembagaan DAP itu sendiri tidak mengutamakan orang kata hak keistimewaan orang Melayu. Mereka tidak mereka tidak mendokong kepada status quo. Mereka tidak mendokong kepada status quo dan sebagainya. Jadi macam mana yang Tun kata perjuangan untuk orang Melayu? Perjuangan untuk orang Melayu. Jadi itu yang kita hairankan. Jadi apa yang dia cerita tadi memang tak ada masalah apa. Memang betul, saya tahu daripada faktor sejarah memang betul. Walaupun ada orang duk hina dia dan sebagainya, sebab mungkin orang tak pernah baca buku dia. Saya pernah baca buku dia. Tun ni salah seorang yang paling benci kepada DAP, dan dialah yang ajak kita supaya berjuang untuk untuk menghapuskan DAP ni dan sebagainya. Tiba-tiba hari ni dia nak ajak kita memperjuangkan berkenaan dengan orang Melayu, lepas tu dia nak ajak kita pergi duduk dengan DAP. Takkan gila babi punya ajak. Dan sama juga dengan PKR dan juga PAN. PAN terang-terang Khalid Samad keluar kenyataan baru ni, ketuanan Aryan, ketuanan dan sebagainya ni adalah menghancurkan negara bangsa. Dia suruh buang ketuanan Melayu untuk memperjuangkan hak sama rata di dalam negara kita. Sama je konsep sebagaimana yang dibawa oleh DAP. PAN ni adalah anak angkat DAP. Anak angkat DAP memperjuangkan Malaysian, benda yang sama. Jadi itu yang saya heran dengan apa yang Tun cuba buat dengan parti baru ni. Apa yang Tun cuba buat dengan parti baru, dan ucapan yang dia cerita tu tak ada masalah apa. Boleh dimasukkan. Mungkin nanti 31 hari bulan Ogos nanti kita boleh panggil Tun Mahathir untuk datang untuk cerita berkenaan dengan berkenaan Mika yang ngaca ni. Sekejap nak mungkin kita boleh panggil Tun Mahathir. Kita boleh panggil Tun Mahathir untuk bagi ucapan di atas pentas sempena hari kemerdekaan nanti. Tu tak ada masalah apa. Sebab ucapan ini memang ada kena-mena dengan kemerdekaan. Boleh bagi. Tetapi daripada segi untuk menubuhkan satu parti politik yang bekerjasama dengan DAP, PAN dan juga PKR, ini adalah sampah semata-mata. Ini adalah sampah semata-mata, dan kita pun dah tengok selama 22 bulan apa yang telah dibuat oleh mereka. Adakah mereka memperjuangkan? Sedangkan Syed Saddiq sendiri mengeluarkan kenyataan, takkan tuan-tuan lupa.
Syekh Saddiq tidak bersetuju dengan ketuhanan Melayu. Sama juga dengan Tun Mahathir sendiri. Tun Mahathir pun buat keluar kenyataan. Tu pun saya tak tahu dia pada waktu tu dia ingat ataupun dia tak ingat tentang kenyataan yang dia buat keluarkan berkenaan dengan status quo. Dia kata berbangga saja dengan status quo, tetapi bukannya tuan di atas tanah sendiri. Jadi kita pun jadi pelik. Dan kita pun sebenarnya duka cita dengan pengumuman Tun hari ini, kerana Tun cuba untuk memecahkan lagi orang Melayu. Inilah yang menjadi kekuatan kepada Cina DAP ini. Sedangkan kalau Tun sebut tadi 1976 DAP telah pun hapus. DAP telah pun mati. Tetapi siapa yang memberi nyawa kepada mereka adalah ahli-ahli politik yang sanggup bekerjasama dengan DAP untuk memberi nyawa kepada mereka. Begitu jugalah sekarang ni, apabila berlakunya penyatuan ummah, sama pada tahun 1976 pun penyatuan ummah yang pertama. Yang rosakkan adalah Tun Mahathir juga yang rosakkan, apabila dia mengkhianati PAS pada waktu itu. Sama juga macam sekarang ni penyatuan ummah yang kedua. DAP telah mati. Tetapi kita nak hajak pula orang Melayu untuk pergi duduk dengan DAP supaya apa? Nak bagi DAP ni hidup balik. Saya berani confirm tuan-tuan, PRU15 tidak akan ada orang yang akan pangkah DAP kecuali bangsa-bangsa Cina sahaja. Tetapi hari ini Tun Mahathir buat satu parti untuk bekerjasama dengan puak-puak LGBT dan sebagainya ni untuk memberi nafas kepada mereka. Ini yang jadi masalahnya. Ini yang jadi masalah tuan-tuan. Tun M, Muhammad Khalid, ular Rohingya. Bukan sampah tapi najis. Itulah pasalnya. Dan kita haraplah tuan-tuan, kita harap pada Tun ni cukup-cukuplah memecah belahkan orang Melayu. Cukup-cukuplah. Sepatutnya dengan pengalaman, dengan apa yang dia sebut tadi tentang faktor sejarah, tuan-tuan, saya baca semua, saya tahu. Memang yang dia sebut tu memang tidak dapat dinafikan. Memang benar apa yang dia sebut tu. Memang benar apa yang dia sebut. Dia sebut tentang 1946 memang betul. Siapa yang boleh join politik memang betul, sebab ada cerita dalam sejarah dan dia pun ada masukkan di dalam buku dia. Apa yang dia cerita tentang dia belajar doktor di Singapura memang betul. Apa yang dia cerita bila dia balik kat sini 2% saja doktor, semua betul apa yang dia cerita. Tak ada masalah apa yang dia ceritakan tu. Tetapi perjuangan yang dia bawa tu mungkin dulu betul semasa dia menjadi PM yang keempat. Memang dia ultra Malay. Tetapi sekarang ni kita dah nampak dia ni macam dah tak tahu dah perjuangan dia ni pergi ke mana. Sebab dia lah orang yang paling membenci DAP. Dia lah orang yang paling membenci Pakatan Harapan dan Parti Keadilan Rakyat. Hari ni dia hajak pula kita untuk pergi duduk dengan mereka ni. Itu kita pun tak tahu apa dah jadi masalah dengan Tun Mahathir ni. Mungkin Tun Mahathir ni dia ada masalah jiwa ke, mungkin dia ada masalah dia tak ingat dengan apa yang berlaku, ataupun tak tahulah apa masalah yang dia hadapi sekarang ni. Dan kalau boleh tuan-tuan, kita nak menjayakan penyatuan ummah ni. Kita nak menjayakan penyatuan ummah ni untuk apa? Untuk kepentingan negara dan bangsa. Tuan-tuan, mana ada satu pokok tuan-tuan, mana ada satu pokok yang buah dia semua cantik? Ada tak tuan-tuan pergi cari kat saya? Tuan-tuan pergi cari kat saya dalam satu tandan pisang. Dalam satu tandan pisang pasti ada buah yang rosak. Dalam satu pokok mesti ada buah yang rosak. Mesti ada. Begitu jugalah dengan ahli jawatan begitu jugalah dengan ahli-ahli di dalam badan politik. Yang rosak itu adalah pemimpin-pemimpinnya. Yang rosak itu mungkin ahli jawatan kuasanya, bukan parti. UMNO itu tidak pernah rosak kerana UMNO masih lagi memperjuangkan tentang kedudukan orang Melayu, masih lagi memperjuangkan tentang memperkasakan orang Melayu, masih lagi memperjuangkan tentang hak keistimewaan orang Melayu. Mungkin ada segelintir di dalam UMNO itu yang rosak, tetapi bukan 100% yang rosak. Sepatutnya orang yang lama berpolitik seperti Tun Mahathir, dia mestilah membuat perubahan di dalam parti, bukanlah buat perubahan di luar parti. Maknanya kalau kata ada kerosakan di kalangan orang di dalam UMNO, itu adalah kerosakan individu. Yang rosaknya bukannya pemimpin dan yang rosaknya bukannya parti. Dan Tun sendiri sebut di dalam ucapannya dahulu, dia bagi tahu bahawa pemimpin datang dan pergi. Dan yang paling penting adalah perjuangan kepada parti. Jadi kalau Tun sebut berkenaan dengan UMNO satu yang rosak, dia kaitkan dengan individu-individu yang tertentu, Tun kena tahu falsafah tu. Macam saya cakap tadi, mungkin dalam parti mana pun, dalam parti mana pun tuan-tuan akan ada, dalam parti mana pun akan ada kumpulan-kumpulan yang rosak. Pilah cari, pilah cari.
Sebab ia adalah hakikat manusiawi. Kan, sifat manusia ni dia tidak boleh tolak dengan wang ringgit. Sifat manusia ni dia tidak boleh tolak dengan kedudukan harta, darjat dan sebagainya. Ada ustaz terangkan tentang fakta ni. Kan, wanita darjat dengan wanita harta dengan tahta. Kan, benda ni manusia tak boleh tolak. Dan ni adalah sifat manusiawi. Tubuh pilah 10 parti sekalipun, pasti akan ada kerosakan dan cacat celah yang melibatkan individu-individu tertentu. Sama juga masa tubuh bersatu. Tun kata bersatu bersih dan sebagainya macam perjuangan dulu, dan akhirnya apa yang berlaku? Dia sendiri kata ada kerosakan sebab ni sifatnya normal. Ni sifat manusiawi. Dan kalau kita nak perbaiki, bukan dengan cara kita menghancurkan pertubuhan tu, kita tubuh parti baru. Kita tubuh lama-lama akan jadi lambatkan parti-parti Melayu. Tetapi pada hakikatnya, yang perlu kita repair adalah organisasi. Sebab organisasi di dalam tu. Bukan kita nak wujudkan, bila tak kena wujud baru, tak kena. Mana kita nak cari manusia yang 100% perfect? Tuan-tuan pergi cari dekat saya. Saya rasa yang tengok live saya ni semua main politik. Semua main politik. Dalam politik ni semua ada, tuan-tuan. Ada yang mengejar harta, ada yang mengejar tahta, ada yang mengejar wanita. Yang masuk politik kerana wanita UMNO dan sebagainya. Ada orang masuk tanpa benda ni semua. Pasti akan ada. Sebab takkan boleh cari 100% perfect. Sebab nama pun manusia, bukan malaikat. Dalam PAS pun ada perkara yang sama. Dalam PKR pun ada perkara yang sama. Dalam UMNO pun ada perkara yang sama. Di dalam PPBM pun ada perkara yang sama. Dalam PAN pun ada perkara yang sama. Semua pasti ada benda yang sama. Sebab ini adalah sifat manusiawi. Bukan dengan cara kita nak tangasi benda ni, kita nak menangani benda ni dengan cara kita wujud parti baru. Wujud parti baru pun tetap akan ada. Sebab tu sifat yang biasa. Semua manusia ada sifat tu. Saya nak tanya pada tuan-tuan, kalau orang bagi kat tuan-tuan 10 juta, tuan-tuan nak tolak? Mungkin ada 1 daripada sejuta orang yang akan tolak benda ni. Tapi bukan semua orang yang akan tolak, kerana semua orang memerlukan wang ringgit. Kalau orang nak bagi kepada tuan-tuan, letak diri tuan-tuan kat tempat tu. Orang nak bagi kepada tuan-tuan kedudukan. Ada tuan-tuan nak tolak? Tak mungkin tuan-tuan akan tolak, kerana semua orang inginkan benda tu. Dan kalau tubuh 10 parti, kalau nak buat satu parti yang dinamakan sebagai parti malaikat, mungkin boleh. Parti malaikat mungkin boleh. Maka tak ada orang yang silap lah dalam parti tu. Semua 100%-nya betul. Ini yang masalah Tun nak buat ni. Tun nak buat satu parti yang nak cari 100%, yang tak ada dosa dan sebagainya. Setiap manusia ni manusia berdosa. Jadi kalau kita nak perbetulkan keadaan adalah dengan cara yang macam mana? Kita perbetulkan di dalam parti. Kita hajar akar umbi dalam UMNO untuk bangkit tegur kepimpinan. Bukan kita hajak lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini. Lama-lama orang Melayu akan berpecah kepada banyak kumpulan lah. Banyak kumpulan sebab kita nak cari hak perfect. Memang tak baik buat satu parti keluarga sendiri, apa menekan itu pun gaduh. Dalam keluarga sendiri pun pasti akan ada yang tak kena. Kalau tak percaya, tunggulah bila kematian nenek moyang kita. Adalah kita boleh tengok pak-pak menekan kita hak gila harta. Kita boleh tengoklah sepupu sepapak kita hak gila duit dan sebagainya. Itu dalam keluarga. Itu dalam keluarga, belum pergi daripada skop parti lagi. Dalam keluarga pun ada sifat-sifat macam tu. Nak pergi buat satu parti hak tak ada manusia hak ada sifat macam tu. Nak cari tak mana Tun? Nak cari tak mana yang ada sifat macam tu? Tun sendiri pun buat benda yang sama. Tun sendiri pun buat benda yang sama. Parti perut mereka. Melayu rapuh, Melayu yang mudah percaya dengan cerita-cerita provok. Melayu sekarang dah kurang jati diri dan semangat bangsa. Itu boleh ambil ucapan Tun tadi untuk jadikan pemangkin kepada jati diri tu boleh. Tetapi untuk tubuhkan satu parti baru tu tak payah, tu jadi merapu. Jadi merapu. Dan kita haraplah kalau kita nak perbaiki, esok tuan-tuan buka parti baru juga ada masalah. Lepas tu dia cerita Mahathir cemburu dengan raja-raja Melayu, dia nak jadi sultan di jadi itu saya tak masuk part tu. Jadi tuan-tuan, dia sebut juga tentang lantikan politik. Saya nak cerita tuan-tuan, parti bersatu dulu buat lantikan politik lagi banyak. Sebab saya tak boleh nak bongkarkan sebab kedai printer tu rakan saya punya.
Kalau bukan rakan saya punya, saya akan sebar kat dalam ni, saya hentam cukup-cukup punya. Hampa punya lantikan politik lagi bersepah-sepah. Yang tak ada kelayakan pun hampa lantik. Yang tak ada kelayakan pun hampa lantik. Sebagai contoh, Latifah Koya jadi pengarah dan sebagainya. Pada zaman Tun buat lagi bercelaru berkenaan dengan benda tu. Orang yang panjang umur jahat, Fik. Waalaikumsalam Kak Sarinah Hina. Selamat petang. Kecuali orang yang benar-benar berilmu je, Fik. Selamat petang. Waalaikumsalam. Selamat petang. Kecuali orang yang benar-benar tak juga. Sebab saya pernah buka satu NGO, Kongres Pemuda Intelek Warisan Nusantara. Yang duduk dalam tu semua geng-geng berilmu. Hak dalam tu pun bergaduh. Dalam NGO saya bergaduh pasal apa? Bergaduh pasal benda ni. Bergaduh pasal nak jadi exco, bergaduh pasal nak jadi hang ni tak layak jadi presiden. Sebab saya ada double diploma ya, depa kata hang tak layak jadi presiden. Sebab aku ni ada master. Duk bergaduh pasal benda ni sama, tuan-tuan. Pi cari tang mana pun, dalam parti mana pun, semua benda ni sama je. Sebab ni adalah sifat manusiawi yang tidak boleh dielak. Tapi yang salah NGO tu tak? Tak, kita boleh perbaiki benda tu. Bukan tak boleh perbaiki benda tu. Anak muda harus ditarik semula dan disuntik balik semangat jati diri. Banyak anak Melayu yang jauh terbiar dan tidak mengenal sejarah. Tidak lagi cintakan bangsa sendiri. Sasarkan semula sebagaimana untuk membina semangat kemelayuan seperti dahulu. Masuk dalam UMNO lah. Masuk dalam UMNO lah. UMNO lah satu-satunya parti yang memperjuangkan tentang orang Melayu. Macam Tun sebut tadi, 1946. Saya nak cerita pada tuan-tuan. 1946 tu Hati Peribumi Bersatu ke? 1946 tu parti mana? 1946 tu UMNO lah, 10 Februari 1946. Didaftarkan 1 hari bulan Mac 1946. Sumpah Melayu 10 Februari 1946. Dibawa oleh On Jaafar. UMNO lah tuan-tuan. Untuk gabungkan orang Melayu yang dipanggil sebagai The Soul of Malay, jiwa-jiwa Melayu. Dan apabila kita dah merdeka terlampau lama, maka sifat-sifat ini, perjuangan-perjuangan ini mula terhakis sedikit demi sedikit. Semuanya lebih kepada kepentingan diri sendiri, lebih kepada kedudukan diri sendiri. Tetapi adakah semuanya? Mungkin ada segelintir di antara mereka. Dan boleh tak kita perbaiki di dalam parti? Boleh. Bukan kita tidak boleh baiki. Macam juga Tun jatuhkan Tunku Abdul Rahman. Tun kata Tunku salah pada ketika itu. Tun jatuhkan macam mana? Dia buka parti baru. Dia tak buka parti baru, dia gunakan kuasa pemuda. Sepatutnya apa yang berlaku dalam UMNO ni, Tun kena buat macam mana yang dibuat pada zaman Tunku lah. Bangkitkan kuasa pemuda, bangkitkan kuasa akar umbi. Itu bukannya nak pecah orang Melayu kepada banyak lagi komponen. Politik biasalah, Fik. Mana-mana politik takkan boleh satukan bangsa. Cuma Islam je boleh buatkan kita bersatu. Sponsor 6,000 mereka makan udang galah. Rakyat diperbodohkan orang-orang politik. Tu saya kata, pergi cari taman mana pun sama. Hak belah sana buat macam tu, hak belah sini buat macam ni. Fik nak tanya, bolehkah petition dibuat mendesak KPN letak jawatan? Tak payah buang masa, KPN habis kontrak bulan 8 ni. Ketua Polis Negara habis kontrak bulan 8 ni. Buat petisi apa? Sebenarnya kena kembali pada tali Allah, berpegang pada Al-Quran dan hadis pasti selamat. Sebab itulah kena ada muafakat nasional ni. Sebab tu kita kena sokong. Sebab PAS di kalangan para ulama. Ulama-ulama PAS lah yang akan tegak ulama di dalam UMNO ni. Sebab tu kalau kita tengok bila Ahmad Maslan dia bangkitkan tentang hadis, yang tegak dia siapa? Yang tegak dia Nik Zawawi. Timbalan ulama Nik Zawawi sebagai apa? Saya lupa dah. Dewan Ulama PAS. Dewan Ulama PAS tegak dah. Saya dah tengok dalam parlimen. Sekarang ni dah bagus. Wakil-wakil rakyat di sebelah UMNO pun banyak yang buat keluar dalil-dalil dan sebagainya. Dan apabila mereka takut, mereka terkilaf daripada segi apa yang mereka katakan, mereka akan tanya. Mereka kata, okey, beri laluan kepada Pasir Putih untuk menghuraikan mantan hadis. Ini baik, tuan-tuan. Ini adalah satu orang kata perkara yang baik. Sepatutnya Tun berlapang lada apabila UMNO dan PAS bersama. Maka di kalangan para intelektual, sebagaimana yang disebut oleh Tun tadi, bergabung dengan para ulama, maka akan jadi satu bangsa yang hebat, akan dapat membina satu negara yang hebat, terdiri daripada wakil-wakil rakyat yang hebat.
kerana mereka mempunyai intelektual dan juga agama. Sebagaimana di dalam PAS kalau kita tengok, mereka terdiri daripada golongan-golongan profesor, master dan sebagainya. Sebab tu ada kawan saya bagi kat saya borang PAS, saya kata hang jangan buat pasal dengan aku lah. Kalau aku join PAS, aku tak boleh cakap dah dekat dalam live. Sebab apa? Paling lekeh wakil rakyat dalam PAS pun degree. Hang nak suruh aku cakap apa? Mereka semua ada master dan PhD dan sebagainya. Orang lain buat semua tak kena, dia ajar betul. Bagi dia buat semua politik betul. Tengok balik banyak kesilapan rasuah apa semua start zaman dia lah kot. Cuy nak sembang apa betul kawan. Nanti malaikat jadi tak boleh. Ayat ni tak kena, saya tak mahu sebut mabuk betul lah kamu ni, tergoyang-goyang kepala pasal apa? Pening betul lah ni, tergoyang-goyang kepala apa? Kita duk hinjuk anak, memanglah goyang, bengong lah takkanlah hinjuk anak macam mana ni nampak ni bukan duduk dalam clubbing makan songkok bang, bukan duduk dalam club duduk head banging bang, tengah duduk hinjuk anak kira bagus ni. Saya buat 2 dalam 1 sambil saya duduk hinjuk anak ni, sambil saya menggegarkan tuan-tuan dengan apa yang tuan-tuan perlu tahu ni duk cakap lebih ni boleh buat boleh buat dan kalau nak tahu ni hinjuk anak ni sebab kena buang kerja zaman tu lah tidak kita kena sokong Mahathir mabuk ketum. Yuk dalam PAS wakilnya semua berkualiti. Melayu tiada lagi halal 7 lagi, hanya duduk dalam parti PAS atau UMNO. Nak tengoklah. Tak mau tengok, keluarlah dari live ni. Kaum Muhajirin dan Ansar, mereka pernah bersatu atas dasar Arabic etnik selama beratus tahun. Dua kabilah ni perseteru. Yang satukan mereka juga rahmat Islam. Itu betul lah. Jadi kita kena sokong kepada penyatuan ummah ni. Kenapa kita nak berpecah, nak buat lagi satu parti? Untuk apa? Saya marah betul dengan tindakan tu ni. Saya cakap betul-betul dia dah pecah dah. Kepada dulu dah pecah banyak dah undi orang Melayu, ni pecah lagi undi orang Melayu. Pecah berapa banyak lagi nak pecah undi orang Melayu. Orang Melayu dengan, saya nak bagi tahu tuan-tuan, statistik kita dengan kaum-kaum asing ni sebenarnya tak banyak tuan-tuan. Perbezaan statistik kita tu, mereka tu berapa kerat je. Tetapi kenapa mereka boleh mengontrol banyak dewan-dewan undangan negeri? Kenapa mereka boleh kontrol banyak orang kata kursi parlimen? Kerana mereka memperkudakan orang-orang Melayu yang bersama dengan mereka. Mereka bertanding di tempat orang Melayu, yang mana orang Melayu terpaksa sokong mereka. Sebagai contohnya, kalau kata Tun tubuh parti baru duduk dengan DAP, DAP akan ambil tempat tu, yang mana orang Melayu pula akan sokong. Bagi sokongan kepada DAP sebab dia bersama dengan Tun Mahathir. Nampak di situ? Itulah memberi kekuasaan kepada mereka. Sebab itulah mereka berkuasa. Dan akhirnya apa yang akan jadi? Perlembagaan akan dijatuhkan, persekutuan akan dijatuhkan, kerana itu adalah perjuangan DAP. Di dalam perlembagaannya terang-terang tulis benda tu. Perjuangan DAP adalah Malaysian for Malaysian. Perjuangan DAP adalah untuk menjatuhkan status quo orang Melayu. Perjuangan DAP adalah menuju kepada negara sekular. Itu yang kita kena faham. Ini yang jadi masalah kepada mereka-mereka ni yang seronok sangat. Saya nak tanya tuan-tuan, hak join dengan Tun Mahathir ni, saya nak tanya tuan-tuan, hak join dengan dia ni, ingat join kerana apa tuan? Kita ambil contoh, sudahlah rakan kita hak duduk di Al Ustaz, Maklin RM5. Maklin RM5, join Tun Mahathir untuk apa? Kalau tak dapat jawatan, tobat dia tak mahu ikutnya. Kerana jawatan juga, hak duk ikut dia ni. Jadi kerana jawatan dan kerana dia tubuh parti baru ni, dan kerana orang yang ikut dia tu adalah kerana jawatan, dan akhirnya orang Melayu berpecah. Kerana apa? Kerana jawatan. Orang yang ikut Tun Mahathir ni, saya berani garanti tuan-tuan, banyak yang kerana jawatan. Kerana duduk dalam UMNO berpuluh tahun tak dapat jawatan, kerana duduk bercakap saja dalam UMNO tak dapat jawatan dan sebagainya. Sebab tu ikut Tun Mahathir. Mereka tak percaya kepada takdir. Mereka tak percaya kepada khadak dan khada. Mereka percaya kepada Tun Mahathir. Mereka kata kalau ikut Tun Mahathir boleh jawatan, boleh jadi ketua bahagian, boleh jadi orang kaya dan sebagainya. Mereka tak percaya kata rezeki ni mai daripada Allah. Rezeki ni mai daripada Tun Mahathir ke? Rezeki ni mai daripada ahli politik ke? Duduk filah kalau 30 tahun pun, kalau ditentukan tak ada rezeki, maka tidak akan ada lah. Duduk filah dengan siapa pun. Mereka tak percaya benda tu. Dan banyak yang keluar ikut Tun ni kerana anak-anak tu lah, kerana anak-anak jawatan.
Kan? Lah kali dia buat apa? Dia kata dia nak buat parti nak elakkan orang yang berjuang kerana nak jawatan. Jadi dia buat parti kerana orang yang nak jawatan. Tu yang sebenarnya. Kan? Strategi Tun bagi parti dia dapat kursi buat pecah perintah. Dia tak boleh pakai krisis krik, tak boleh pakai dalam situasi ni. Krik dulu masa zaman orang putih dulu, depa pecah perintah, depa kan depa buat atas satu kaum. Depa buat bila belaganya 2-3 kaum, depa buat pecah perintah. Depa pecahkan kepada bahagian-bahagian tertentu. Baru boleh. Ini bukan pecah perintah. Ini pecah pecah jahanam. Kan? Parti UMNO Melayu, Parti PAS Melayu, PAN Melayu, PKR ada Melayu, PPBM pun Melayu. Adakah boleh bersatu atas dasar politik? Takkan Fik, politik tu bersifat pecah belah. Tengok perentak sup sudah. Time si Syed Saddiq makan nasi lemak, bising satu Malaysia, konon tak hormat dewan. Bila kes isap beg, senyap 1000 bahasa. Apa ni? Saya isap beg ni betul. Jangan tutur saya di dalam live. Baru semalam duk bincang dengan Mel. Abang Toh ni rajin tutur kita ni, dia terasa dengan kita kat apa ni. Dia tutur kita. Saya sangat setuju apa yang tuan nyatakan, Syafiq yang panggil saya tuan. Syafiq amat setuju. Aku tengok separuh jin live, separuh jalan live Tun M tadi, aku jadi benci Fik. Tak apa. Tun tak boleh duduk di bawah, dia nak sentiasa di atas selamanya. Masuk kubur, malaikat tak tanya hang pangkat apa. Cerita pasal hudud sekok bara pun tak ada. Cerita pasal madi, bara-bara DAP mulalah menyemok. Betul ramai mentasuk dalam parti, jaga-jaga Tun nak hijack UMNO pula tu. Betul tu Fik. Jangan ubah ayat tu. Aku dah agak dah tujuan mereka berbuai nak jadi berbuai dah jadi presiden. Ya betul tuan. Hak join parti dia ni semua nak jawatan dia. Kalau tak ada jawatan, kalau tak ada jawatan, tak ada orang nak pergi ikut dia, nak pergi ikut gila babi ke apa? Pergi sebab nak jawatan dia. Sebab tu hak duk ada dalam depa punya parti pun sampah-sampah masyarakat semua. Hak dulu depa buat. Banyak sampah-sampah. Bukannya tergolong di antara golongan-golongan intelektual macam dia yang dia cakap tu. Belum kira lagi proksi dia dalam PM. Calon nama PM dulu. Nama dia, nama Midin dan nama Bang Non. Nama Atuk dengan Bang Non confirm kena tolak. So yang naik nama Midin, proksi dia juga. Bukan cakap pasal vape hang Fik. Oh ya ke? Isap flavor apa? Pisang. Aku hang kenal aku lama Pik. Hang kalau hang tak tahu aku isap flavor apa, memang aku takkan sebut lah nama hang dalam live. Hang pun tahu aku isap pisang daripada dulu. Mana aku pernah isap benda lain. Pisang. Jadi saya minta lah kepada tuan-tuan, siapa-siapa yang berhajat tu, yang berhajat untuk isi borang parti dia tu, kalau boleh tak payahlah tuan-tuan. Kalau boleh tak payahlah, sebab ni bukan perjuangan yang sebenar. Ini bukan perjuangan yang sebenar. Kalau dia buat satu parti, dia kata ni perjuangan Melayu, kita akan haramkan DAP, barulah betul perjuangan dia. Barulah betul, kita pun boleh consider lah juga apa yang dia cakap tu. Sebab apa? Dalam Pakatan Harapan ada DAP. Di dalam muafakat ada MLC MCA. Kita boleh consider lah apa yang dia cakap tu. Tapi ni dia ajak kita berjuang. Dia kata apa? Dia kata jom kita berjuang tentang bangsa Melayu, kita pergi duduk dengan DAP. Bodoh punya kerja. Terang-terang dah dalam perlembagaan DAP tu, DAP tak mau status quo orang Melayu ni. Try flavor beef, pisang padu beef. Dia ni beef ni. Beef lah. Pisang. Oh, isap beef tu menteri. Ahli parlimen pula tu bukan rakyat biasa, jangan salah faham. Cuma aku tak nak bangsa aku mudah diperkotak katik kan. Hisap pisang ni sudah lebih gurau ikut yang meletakkan Al-Quran dan hadis sebagai hukum tertinggi. Itu betul. Itu betul tuan. Yang tu kita kena menghormati. Kita kena menghormati. Sebab tu saya tengok tu dia macam serombong kapal.
Kan? Jadi itulah tuan-tuan, dia punya sembang dia tadi punya panjang. Saya duk dengar dia punya cerita dah. Tapi kalau tuan-tuan nak baca ucapan yang Tuan Mahdi baca tadi, tuan-tuan tak perlu tengok live dah. Tuan-tuan pergi beli buku Dilema Melayu dengan buku Pak atas sama, ucapan sama. Skrip yang sama. Skrip yang sama. Satu lagi buku Pak atas mail ada buku tu. Sama juga. Ucapan memang daripada buku tu. Sama je. Daripada tahun 19 lebih dulu, 1980 sampai sekarang ni ucapan yang sama. Tapi tak pernah ada tindakan yang dibuat pun. Aku dah tua, dah ikut UMNO dari dulu, dekat-dekat nak ikut Tun hari tu, nasib baik aku sedap. Tu apa pasal dia. Kalau kita nak ubah, kita ubah daripada dalam. Kita ubah daripada dalam, kita kritik daripada dalam. Zaman lah ni ada sosial media tuan-tuan. Ada sosial media, tak kena kita tegur. Tak kena buat live ni apa ni ahli parlimen, tempat aku ni tak buat kerja dan sebagainya. Tapi kita tegur dari atas dasar kita dalam parti tu. Kita tak nak kerosakan dalam parti. Saya pun tegur. Baru ni saya bincang. Saya kata apa program hampa nak buat ni? Hampa duk kata dekat-dekat pilihan raya. Hampa kata okey Tengku Tengku tak ada Kunan cakap Kunan cakap okey pilihan raya akan berlaku dalam bulan 8 ataupun 9. Lepas tu ada lagi pemimpin yang kata benda yang sama. Lepas tu dia tengok pemuda haram tak ada benda apa pun. Kita tegur secara dalaman. Bukan kita tegur dengan cara bila pemuda tak buat kerja, aku nak pergi tubuh satu parti baru. Aku nak pergi tubuh satu parti baru lawan dengan mereka. Tu gila babi orang panggil. Tu gila babi. Macam juga apa yang berlaku di Parlimen Hatu sahabat kita. Bila dia rasa dah sampai ke 20 tahun tiada perubahan dan kawasan tersebut dimonopoli oleh Pakatan Rakyat, jadi dia tegur ketua bahagian, Parlimen Hatu. Apa masalahnya? Kita tegur secara dalaman. Kita bawa kekuatan kita untuk lakukan perubahan di dalam parti. Bukan kita nak pergi tubuh satu parti yang baru dan akhirnya jadi pecah belah habis orang Melayu dan sebagainya. Dan semua orang yang ikut dalam parti tu semua kerana nak jawatan. Semua kerana nak jawatan. Tak ada kata hak tak mau jawatan pun. Tadi kenyataan Mukrih ada menyatakan yang mereka bebas, mereka masih bersama PH. Tak, memang dia sebut ni mereka bersama dengan Pakatan Harapan. Parti baru dia akan kena bersama dengan Pakatan Harapan. Tapi ada DAP. Sembang Perjuangan Melayu tapi ada DAP. Macam mana? DAP sokong kalau pergi tanya kat mulut DAP, dia kata wah kita sokong itu Melayu punya perjuangan, kita mau tolong itu Melayu. Pergi baca dia punya perlembagaan. Dia punya perlembagaan dia tulis apa? DAP menghormati kedudukan orang Melayu. Dan apa lagi? Dia sebut je menghormati kedudukan orang Melayu. Lepas tu dia kata dia minta juga untuk kedudukan bagi orang India dan Cina dan juga kaum-kaum lain yang sama dengan orang Melayu. Maknanya di situ apa? Di situ hak kesamarataan. Walaupun dia sebut dekat situ DAP menghormati kedudukan orang Melayu, tapi dia tambah ayat belakang tu. Dia nak bagi tuan-tuan confuse. Bila orang baca, DAP ni dia setuju dengan kedudukan orang Melayu ni. Tapi pergi baca sampai habis, dia tulis apa? Dia tulis, tapi mereka minta untuk kedudukan orang Cina, India dan juga kaum-kaum lain yang sama dengan kedudukan orang Melayu. Dekat situ apa maksud dia? Dia tak tulislah kat situ DAP memperjuangkan hak sama rata. Dia tulislah dengan situ bila orang Melayu pun hak join DAP tu hak jadi bangang-bangang pergi baca orang Melayu perjuang DAP perjuang tentang orang Melayu. Tapi dalam masa sama dia perjuang juga bangsa-bangsa lain. Dia perjuang bangsa-bangsa lain untuk apa? Untuk sama dengan orang Melayu. Dengan kata lain apa benda? Hak sama rata. Dengan kata lain hak sama rata ataupun dipanggil sebagai prinsip jasoli. Apa benda lagi? Dia pusing-pusing yang kat situ. Sama juga tentang kedudukan agama Islam. DAP mendukung Perlembagaan Persekutuan 1957 sebagaimana perjuangan yang asalnya bagi menubuhkan satu negara sekular. Apa maknanya tu? Maknanya di situ DAP tidak menyokong tentang kedudukan perkara 31 Islam sebagai agama persekutuan. Dia kata dia menyokong Perlembagaan Persekutuan tetapi untuk memperjuangkan sebagaimana ditulis sebelumnya untuk memperjuangkan status negara sebagai negara sekular. Apa makna sekular? Makna sekular ni maknanya negara yang tidak ada kedudukan agama yang tertentu, bebas beragama ataupun ditulis sebagai freedom religion. Dia tak tulis dekat situ DAP memperjuangkan freedom religion. Dia tahu kalau orang kita ni kena belit sikit ayat, tak belit dah. Terbelit lah dengan DAP ni. Jadi DAP ni memperjuangkan hak sama rata dan juga dia memperjuangkan freedom of religious.
Pokok buah kalau dah berbuah tapi tak elok buatnya, tebang pokok ke jaga balik bagi elok. Kan? Pada pendapat saya, Tun memang ada buat kesilapan. Orang Melayu berpecah tapi kesilapan besar datangnya dari UMNO. Sebab terlampau banyak melakukan perkara-perkara buruk, rasuah, salah guna kuasa, makan duit, perkara macam ini yang membuatkan orang Melayu berubah arah. Dan tak nak orang-orang Melayu penyokong UMNO membuat menukar arah. Saya nak tanya tuan-tuan, kerosakan ni yang paling banyak. Bila orang sebut tentang kerosakan dalam UMNO ni, saya nak tanya tuan-tuan, pemimpin dalam UMNO ni siapa yang paling lama? Siapa yang paling lama? Yang saya tahu, kerosakan yang orang benci UMNO ni adalah kerana kerosakan yang dibawa oleh Tun Mahathir. Kerosakan yang dibuat oleh Tun Mahathir. Pada waktu itu banyak kematian. Kalau kita tengok Jalil Ibrahim. Lepas tu tentang kes pewajar, forex dan sebagainya. Bermula daripada tahun 90-an. Orang benci pada Tun Mahathir. Orang label dia sebagai Maha Fir'aun. Orang label dia sebagai pemerintahan kuku besi. Sedangkan pada waktu itu, apabila orang nak berpolitik, saya nak tanya pada tuan-tuan, hari ni Tun sebut dalam ucapan dia tentang demokrasi tadi. Saya nak tanya kat sini, berapa ramai orang PAS, orang lama yang ada kat sini? Untuk sahkan betul tak apa yang saya cakap ni. Saya baca ni di dalam satu penulisan yang bertajuk Pasca Pilihan Raya ke-14. Pada waktu itu apa Tun buat pada PAS? PAS tidak dibenarkan untuk berucap, berpolitik. Tidak dibenarkan berpolitik, sama ada membuat ucapan atau mengangkat kad. Buat kad ni, sokong PAS pun tidak boleh. Habis tu nak kempen macam mana? Tu zaman Tun. Habis tu nak kempen macam mana? Tu zaman Tun dulu. Tahun bila saya tak ingat dah, saya baca dalam tu. Dia beritahu pada zaman Tun dulu, Tun mengehadkan pemimpin-pemimpin daripada parti PAS tidak dibenarkan untuk membuat kempen politik. Sama ada daripada segi ucapan atau menggunakan plakat dan sebagainya. Pada waktu itu pemimpin PAS terpaksa membuat ucapan secara tersembunyi, dan mana-mana yang ditangkap diletakkan di bawah ISA. Saya nak tanya, betul tak apa yang saya cakap ni? Ni saya baca ni. Benda tu berlaku pada zaman siapa? Benda ni berlaku pada zaman siapa? Berlaku pada zaman Tun Mahathir. Kekejaman yang dibuat oleh Tun Mahathir. Tun Mahathir yang buat benda tu. Ada tak selepas benda tu yang buat macam tu? Ni nak bagi tahu tuan-tuan ni, bila tiba masa berkempen politik, tak boleh kempen. Ahli Parlimen PAS tak boleh kempen. Dilabel, berapa ramai yang dilabelkan sebagai pengganas? Berapa ramai yang dilabelkan sebagai pengganas dan sebagainya pada zaman Tun? Tak boleh kempen, tak boleh angkat ni tuan-tuan, nak angkat plakat suruh undi PAS pun tak boleh. Habis tu nak cakap macam mana? Nak bagi tahu, nak berpolitik macam mana? Bercakap tak boleh, angkat plakat tak boleh, tulisan tak boleh. Habis tu nak kempen macam mana? Tak boleh kempen Untuk apa? Untuk mengekalkan kuasa dia. Untuk mengekalkan kuasa dia dan mengekang suara rakyat. Benda tu berlaku pada zaman siapa? Berlaku pada zaman Tun. Mengubah suai akta penyiaran, untuk mengehadkan penyiaran akhbar dan sebagainya, untuk kontrol penyiaran akhbar dan TV, stesen radio dan TV. Siapa dia yang buat benda tu? Tun Mahathir. Untuk mengehadkan buku-buku bacaan. Dengan dulu ada buku, siapa simpan buku Asy'ari dulu, buku Al-Arkam dulu, semua kena tangkap. Dulu letak bawah ISA. Siapa dia? Pada zaman siapa tu? Zaman Tun Mahathir. Tun Mahathir yang buat benda tu semua. Tun Mahathir yang berkuku besi, tidak menghormati sistem demokrasi dan sebagainya. Bukan orang lain. Jadi orang benci kepada UMNO ni adalah kerana siapa? Kerana dia lah. Dan selepas dia keluar daripada UMNO, orang setuju tak dengan UMNO? Ramai orang setuju dengan UMNO. Orang sokong kepada Datuk Seri Najib Razak dan sebagainya. Dan hari ni PAS pun boleh duduk bersama-sama dengan UMNO. Kalau dulu PAS boleh duduk tak? PAS tak dan cakap apa lagi, dia balon dah. Saya baca Hansard Parlimen 1993. Tok Guru Hadi Awang baru saja bentang tentang hudud. Tak dan cakap apa lagi, dia dah balon dah. Tak boleh cakap apa dengan dia. Tak boleh cakap apa, tak boleh bawa bincang dan sebagainya. Sebab apa? Semua betul dekat dia. Itu yang jadi masalah. Saya baca semua. Tuan-tuan boleh baca. Tuan-tuan baca Hansard Parlimen. Tuan-tuan baca dulu-dulu pada zaman Tun Mahathir. Boleh tak orang berpeluang cakap? Boleh tak orang berpeluang bahas pada zaman dia? Tak boleh. Semuanya dibuat atas seperti dia mempunyai veto power. Dia yang menguasai segala-galanya. Macam dia ni adalah Lord of Malaysia.
Revolusi rakyat kita tubuh satu parti baru saya dengan Abang Toh National Socialist Democratic Action Party NSDAP ataupun dikenali sebagai Nazi. Kita buat revolusi dengan Abang Toh lagi sekali dengan saya dengan Abang Toh jalan jebat duk tengok ni. Kita berjalan saat kita pasal-pasal jalan. Revolusi rakyat ada. Okey tuan-tuan, ada apa ni? Sekarang berapa dah? Oi, kena 40 lah. Okey tuan-tuan, setakat tu saja tuan-tuan. Saya harap apa yang saya bagi tahu pada tuan-tuan ni dapat dimanfaatkan. Betul tu Fik, Tun lah yang bawa masalah kat negara. Betul tu Fik, memang kita tahu Tun ada melakukan kerosakan dalam parti. Tapi setelah beberapa tahun Tun tiada dalam kerajaan, sepatutnya masa itulah pemimpin yang ambil peluang memperbaikinya. Makin parah tak parah Abang Ramli? Parah tak mana? Parah tak mana pada zaman Najib hutang negara diturunkan rakyat mendapat bantuan dan sebagainya JST ni mencukaikan orang kaya termasuklah anak-anak Tun Mahathir dan memberi kepada orang susah. Lepas tu tubuhnya PTPN ada makcik tu cakap tadi Tun dekat dalam ucapan Tun dekat dalam sinar makcik tu komen tak payah duk cakap banyak lah pasal pelajaran orang Melayu pada zaman Tun kami terpaksa gadai habis tanah-tanah bendang tanah-tanah apa nak bagi anak belajar. Nasib lainlah pada zaman Tok Jip ni ada PTPN dan sebagainya tak perlu nak gadai harta benda. Tuan tengok di situ pada zaman dia orang nak kena gadai segala macam nak bagi anak belajar. Tapi sekarang ni ada PTPN dan PTPN pula kalau siapa belajar pandai percuma tak payah bayar balik pinjaman. Kalau kata tak berapa nak pandai 2.8 bayar separuh sahaja. Tu pun tak mau belajar. Macam-macam dapat dah. Tapi apa yang rosak pun saya tak tahu. Kerosakan apa yang ada yang sebenarnya ni. Kerosakan apa? Dan setiap wakil-wakil rakyat yang orang kata apa yang bersalah dituduh di mahkamah didapati bersalah diberhentikan daripada berpolitik. Bukan macam zaman Tun. Okeylah tuan-tuan, setakat tu saja saya harap ucapan saya ini dapat orang kata apa dapat disebarkan kepada rakan-rakan kita yang lain supaya dapat memberi pengajaran daripada apa yang berlaku kini hari supaya tidak ada lagi orang-orang Melayu kita yang akan berpecah dan yang sanggup jadi sikitul yang sanggup jadi sikitul pergi duduk dengan DAP menjatuhkan orang Melayu sendiri. Saya member saya dia dulu PPBM dia kata kat saya Han janganlah duk kutuk PPBM lebih-lebih Han terimalah kita akan bersatu. Saya cakap apa dengan dia nak terima macam mana hampa ni bekas komunis